kamera. Jadi sediakan kertas homework. Kita dah nak mulakan dah kelas kita. Arisa, Arisa boleh dengar ke suara cikgu Arisa? Arisa, Wawa. Okey, Syifa dah buka. Okey, nanti yang lain tu yang tengah on the way, ada yang baru balik sekolah. Okey, jadi kita akan selesaikan homework dulu. Okey, jadi semua orang untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, jadi semua orang boleh ke cikgu nak mulakan kelas? Boleh. Okey, jadi kita apa yang kita nak buat awal-awal ni macam cikgu bagi tahulah, kita nak menyelesaikan kita punya soalan homework. Cikgu tak boleh nak biarkan kita terus pergi kepada bab baru tanpa cikgu dah confirmkan ikut cikgu punya keadaan yang kamu dah boleh faham bab lepas. Okey. Jadi masing-masing boleh buka balik homework. Mana homework kita? Ini adalah homework kita. Homework kita adalah berkaitan dengan tangent. Maksudnya kelas-kelas lepas. Kelas lepas adalah bab berapa ni? Cikgu lupa dah. Bab 8 ke? Okey, bab 6. Bab 6. Bab 6. Okey, jadi kita kukuhkan lagi kepada bab 6. Kita kukuhkan lagi kepada bab 6. Cikgu akan selesaikan homework ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kod-kod. Kalau tak faham, tanya cikgu terus. Boleh ke tanya cikgu terus kalau tak faham? Boleh. Okey, jadi kita pergi kepada page yang pertama. Soalan yang pertama iaitu soalan B. Masing-masing boleh tengok page yang pertama. Okey, tengok page yang pertama, cikgu akan selesaikan. Okey, jadi bila kita nak pergi kepada sini senang sahaja. Ini adalah bahagian penyelesaian homework. Maksudnya awal-awal kelas kita akan tengok sama ada homework yang kita buat tu betul ataupun salah. Okey, jadi sekarang kita nak apa? Kita nak cari nilai X. Mana X kita? Ini adalah X kita. Untuk siapa-siapa yang tak nampak, itu adalah X kita. Okey, senang sahaja untuk cari X ni. Okey, jadi cikgu akan mulakan dengan cara nak cari nilai X. Okey, satu garisan berapa darjah? Cikgu nak soal kamu, satu garisan berapa darjah? 180. 180. Maksudnya 126 tambah dengan X. 126 tambah dengan X kita dapat 180. 126 ni positif. Positif kita pindah ke sebelah. Jadi bila kita pindahkan positif ke sebelah, kita akan dapat negatif 126. Jadi kita dapat 180 tolak dengan 126. Jadi jawapan kita dekat sini adalah 54. Ni penyelesaian homework yang pertama lah dekat soalan yang pertama. Okey, itu adalah nilai X kita. Sekarang cikgu teruskan kepada nilai Y. Kalau dekat sini, kalau kamu perasan, cikgu keluarkan segitiga OBC. Cikgu keluarkan segitiga OBC. Daripada sini O, sini B dan sini C. Sini adalah Y kita. Sini adalah X kita. Untuk X kita, apa tu? Aduh. Tidak. Okey, untuk X kita tadi kita dapat kat sini adalah 54. Cikgu masukkan 54. Sekarang bila cikgu nampak dekat bahagian B, kita nampak satu bulatan dengan satu garisan. Apakah nama dia yang kita belajar pada minggu lepas? Apakah nama dia? Tangent. Ya, nama dia adalah tangent. Jadi bila dia tangent, dia berapa darjah semua? 90. Ya, dia 90 darjah. Jadi dekat sini cikgu akan cari nilai Y. Satu, untuk sudut pedalaman segitiga, berapa darjah jumlah dia bila O tambah dengan B tambah dengan C, jumlah dia berapa? 180. Ya. Jadi dekat O 54, dekat B dia 90 dan dekat C dia Y.
Jadi dekat sini kita samakan dengan 180. Jadi ni 54 dengan 90. Kita bawa dia ke sebelah. Y sama dengan 180. Positif 54 kita pindahkan ke sebelah, dia jadi negatif 54. Positif 90 kita pindahkan ke sebelah, dia jadi negatif 90. Kita tekan kalkulator 180 tolak 54. Tolaklah dengan 90. Jadi dekat sini kita dapat 36. Ini adalah nilai Y dan ini adalah nilai X. Nilai X kita dapat 54 dan nilai Y kita dapat 36. Setakat ni semua jelas ke untuk soalan yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey, habis dah untuk soalan yang pertama. Cikgu teruskan kita punya pembelajaran dengan soalan yang kedua. Untuk yang baru masuk, buka untuk homework. Cikgu ada tunjuk dekat WhatsApp page pertama. Sekarang cikgu akan selesaikan nombor 2. Cikgu akan selesaikan nombor 2. Okey, tadi cikgu buat nombor 1. Sekarang cikgu selesaikan soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2 ni macam mana nak buat? Kita kena ingat senang sahaja. Daripada triangle OBC, cikgu keluarkan triangle OBC. Ini adalah garis lurus dia. Okey, jadi dekat sini O dia, inilah X dia. Okey, ni B dia, ini C dia. C dia 34. Sekarang cikgu nak soal kamu. Apabila ada satu bulatan dan satu garis lurus, dekat sini kita panggil apa? Kita panggil apa tu? Tangent. Kena ingat tu betul-betul. Jadi kalau tangent dia sama dengan berapa darjah? 90. 90. Ingat, kena ingat semua tu. Jadi bila dia adalah dalam keadaan 90 darjah, senanglah untuk kita buat. Jadi ini adalah 90 darjah. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai X. Okey. Jadi kita kena faham satu bentuk segitiga jumlah pedalaman dia adalah sama dengan 180. Dekat B 90 darjah. Dekat O tambah dengan X. Dekat C tambah 34 sama dengan 180. Jadi kita pindahkan yang lain. X sama dengan 180. 34 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Positif 90 pindah ke sebelah dia jadi negatif 90. X kita sekarang sama dengan 180 tolak 34 tolak 90, kita dapat X sama dengan 56 darjah. Jelas ke cara cikgu cari X? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, Okey, jadi cikgu teruskan pula kepada nak cari nilai Y. Kalaulah kamu tengok dekat X, X ini adalah 56. Kamu akan nampak yang X dengan Y tu dalam keadaan satu garis lurus. Sekarang cikgu nak soal kamu semua. Kalau dia dalam keadaan X dan Y dalam satu garis lurus total dia berapa darjah? 180. Ya, kena ingat tu Okey, 180. Jadi X tu 56 tambah dengan Y sama dengan 180 darjah. 56 ni positif, kita bawa pindah ke sebelah. Positif pindah jadi negatif 56. Jadi dekat sini 180 tolak 56, untuk Y kita dapat 124 darjah. Okey. Ini adalah soalan nombor 2. Okey, jelas ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, ikut-ikut kalau siapa-siapa yang ada nak tanya cikgu soalan, boleh tanya Boleh tanya. Kalau malu dekat depan ni, cikgu buka phone cikgu, tanya dekat WhatsApp. Hazim, boleh ke? Boleh faham ke setakat ni Hazim? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita teruskan. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan muka surat 1, row nombor 2. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 3. Sekarang ni dia nak apa? Dia nak cari nilai X dan nilai Y. Okey, jadi daripada sini cikgu akan cari nilai X dulu. Bila cikgu nak cari nilai X, cikgu akan nampak satu segitiga OBC. Daripada sini O, cikgu keluarkan segitiga dia. Jadi ini adalah O dia, ini adalah B dia, ini adalah C dia. Ini sama panjang. Jadi ini adalah 132, ini adalah X. Ingat, kalau bila kamu nampak sama panjang bermaksud apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sama panjang pada panjang sisi bermaksud apa? Sama? Sudut. Ya, sama panjang. juga dia punya sudut. Jadi kalau dekat sini X, bermakna dekat sini pun adalah X.
Jadi satu segitiga total dia sama dengan 180 darjah. Ingat, segitiga total dia adalah sudut pedalaman dia 180 darjah. O adalah X, bubuh X tambah B dia 132. Tambah pula dengan C dia adalah X sama dengan 180. Positif 132 pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 tolak 132. X 1 tambah 1 dia akan dapat 2X. Kita tekan kalkulator 180 tolak 124, silap. 180 tolak 132 kita akan dapat 48. X dengan 2 di dalam keadaan apa? Darab ke? Darab ke bahagi? Darab. Okey, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini 48 bahagi dengan 2 kita dapat 24 darjah. Jadi ini jawapan untuk nilai X. Ini adalah jawapan untuk nilai X. Jelas ke? Boleh faham ke cara cikgu cari nilai X? Boleh. Okey, bagus. Tengok betul-betul. Kalau cikgu laju, cikgu minta maaf tau. Sebab cikgu assume semua orang dah buat. Jadi kamu tinggal cari mana silapnya sahaja. Okey, jadi cikgu pergi kepada nilai Y. Masing-masing boleh tengok kepada nilai Y. Bila cikgu nak cari nilai Y tu dia dekat segitiga yang seterusnya. Cikgu keluarkan segitiga yang seterusnya. O, A, B. Jadi dekat sini O, dekat sini A, dekat sini B. Okey, jadi cikgu keluarkan O tu apa? Y. A, bila kamu nampak satu garis lurus dan satu bulatan dekat sini kita panggil apa? Okey, kita panggil apa tu? Satu bulatan dan satu garis lurus. Kita panggil nama dia apa? Tangent. Tangent. Tangent berapa darjah semua? 90. Bermakna dekat A adalah 90 darjah. Okey, dekat B kita tak tahu dia berapa darjah. Tapi kita nampak dia dalam keadaan garis lurus. Jadi bila dia dalam satu keadaan garis lurus, kita nak dapatkan nilai ni, kita buat apa? 180 tolak 132. 180 tolak 132 kita dapat 48. Jadi dekat sini adalah 48 darjah. Hasil segitiga macam tadi, segitiga sama dengan 180 darjah. Dekat A 90 darjah, dekat B 48 darjah, dekat O adalah Y sama dengan 180. 90 positif, 48 positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 180 tolak 90 tolak dengan 48. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 90 tolak 48. Kita akan dapat Y sama dengan 42 darjah. Okey, itu cara kita nak cari nilai X dan cara kita nak cari nilai Y. Okey, boleh faham ke cikgu tunjuk ni? Nampak ke? Nampak. Okey, bagus. Kalau tak nampak ataupun kurang jelas, bagi tahu cikgu terus. Apa yang cikgu nak highlight? Yang pertama, bila sama panjang sama sudutnya. Satu segitiga sama dengan 180 darjah. Habis dekat situ. Okey, jadi cikgu akan teruskan untuk muka surat 1 soalan nombor 4. Untuk muka surat 1 soalan nombor 4, masing-masing tengok macam mana cikgu selesaikan. Jadi dekat sini cikgu nak cari nilai X dengan nilai Y. Dekat sini cikgu bagi skill, cikgu bagi idea macam mana kita nak buat. Okey, jadi dekat sini cikgu akan cari dulu nilai X. Cikgu akan cari dulu nilai X. Jadi bila cikgu nak cari nilai X, cikgu keluarkan segitiga dia OAB. Okey. Dekat sini cikgu keluarkan segitiga dia. Ni cikgu sangitkan dia OAB. Jadi kita ada O dia apa? O dia adalah sama dengan X. Okey, ni adalah O dia. A dia apa? A dia kita tak tahu. B dia apa? B dia kita tak tahu. Untuk yang tak tahu, dia terus tak tahu. Jadi untuk yang ingat apa yang cikgu ajar, bila panjang sama, sudut dia sama ke tak sudut dia? Sama. Ya, sama. Okey, dekat A cikgu nak soal kamu. Bila ada satu bulatan dan satu garis lurus, kita panggil dia apa? Tangent. Tangent. Tangent sama dengan berapa darjah semua? 90. 90. Ingat tu.
Jadi segitiga total dia sama dengan 180 darjah. Jadi dekat O ada X tambah dengan B ada X tambah dengan A ada 90 sama dengan 180. 1 tambah 1 dia jadi 2 sama dengan 180 positif pindah ke sebelah dia jadi 90. Jadi dekat sini kita akan dapat 180 tolak 90 kita dapat 92 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini X sama dengan 45 darjah. Salin untuk siapa-siapa yang salah sila salin balik. Okey, itulah cara dia. Itulah cara dia. Okey. Jadi jelas ke semua yang cikgu tunjuk untuk nilai X? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu minta maaf kalau cikgu laju, kamu bagi tahu cikgu slow sikit, cikgu perlahan sikit. Cikgu laju sebab ini adalah homework. Jadi homework cikgu assume semua dah buat. Okey, jadi untuk nilai Y kita nak dapatkan nilai Y kita keluarkan segitiga OAC. Cikgu keluarkan OAC. Tengok ni. Okey, untuk segitiga A kita tahu dia 90 darjah. Untuk dekat C kita nak dia Y. Okey, jadi dekat sini kita nak O dia. O dia berapa? O dia sekarang ni 45. Sini adalah 45. Tak nampak cikgu buat warna biru. Okey, sini adalah 45. Bahagian ni 45, bahagian hijau tu 15. Jadi bila kita nak cari keseluruhan bahagian, kita kena buat apa? 45 tambah dengan 15. Bila 45 tambah 15, kita dapat sama dengan 60 darjah. Bermakna dekat O adalah 60 darjah. Satu segitiga. Ingat, segitiga total dia sama dengan 180. O dia 60 darjah. Tambah A dia 90 darjah. Tambah C dia Y. Sama dengan 180. Jadi, kita nak cari nilai Y, kita pindahkan yang lain. 60 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif. 90 tu positif, pindah ke sebelah jadi negatif. Jadi, Y sama dengan 180 tolak 60 tolak dengan 90. Y tu kita dapat 30 darjah. Boleh cek dengan jawapan yang kamu buat. Sama ada cara kita sama ataupun tidak. Okey, semua nak dengar suara sikit. Jelas ke setakat ni? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Nanti kalau cikgu lajulah. Setiap kali cikgu habis terang, kamu ambil gambar. Setiap kali cikgu habis terang, kamu ambil gambar. Kalau kamu tak buat lagi. Okey, cikgu bagi cara. Okey, jadi habis dah untuk soalan nombor 3. Cikgu pergi kepada soalan nombor 5. Okey, cikgu nak buat soalan nombor 5. Kalau cikgu nak buat soalan nombor 5, cikgu kena ada satu info. Info mengenai dia punya formula. Mana formula dia? Okey, ni adalah formula dia. Jadi kita nak buat satu soalan, kalau kita tak ingat formula, kita susah sikit nak selesaikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok bila kita nak cari nilai Y, kita tengok segitiga dia. Segitiga yang bertentangan dengan dia adalah sama nilai. Jadi automatic Y sama dengan 60 darjah. Automatic Y itu adalah sama dengan 60 darjah. Jelas ke semua untuk nilai Y? Jelas. Okey, ni adalah cara cari nilai Y. Sekarang ni cikgu nak cari nilai X. Okey, masing-masing tengok tahu. Kalau cikgu laju, cikgu minta maaf bagi tahu awal tau. Okey, cikgu nak cari nilai X, cikgu kena faham satu lagi formula. Formula dia adalah berkenaan dengan apabila kita nampak sini 60, maksudnya sini digandakan dengan 2. Mana cikgu tahu? Sini adalah formula ciri-ciri ganda 2. Kalau sini 60, maksudnya sini 2 darab 60. Cikgu keluarkan segitiga untuk cari nilai X. Mana segitiga dia? OBX. Okey, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Jadi dekat sini, ini adalah O dia, ini adalah B dia. Ini adalah X. Masing-masing boleh tengok. Jadi kalau sini 60, jadi sini 60, bila kita nak dapat dekat ganda 2, sini kena darab dengan 2. Jadi 2 darab dengan 60, kita akan dapat 120 darjah. Jelas ke? Boleh nampak ke kat situ?
Okey, sekarang cikgu bagi nama ni, cikgu bagi nama dia D. Cikgu nak soal, apakah nama OB dengan OD? Apakah nama dia? Siapa tahu? Ha, tak dengar. Apa nama dia? Jejari. Ya, OB dan OD adalah jejari. Bermakna bila dia dalam keadaan jejari, dia sama panjang. Kalau dia sama panjang, bermakna dia sama sudut. Jadi dekat sini X, maksudnya sini pun adalah X. Ingat, apabila segitiga bersamaan dengan 180 darjah. Dekat O 120 tambah dekat D X tambah dekat B pun X sama dengan 180 darjah. 120 pindah ke sebelah dia akan jadi negatif 120. X ni ada 1, dia akan jadi 2X. 180 tolak dengan 120 kita dapat 60. 2 pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi X sama dengan 30 darjah. Itulah jawapan dia. X dekat sini sama dengan 30 darjah dan Y dekat sini adalah 60 darjah. Jelas ke macam mana cikgu dapat tu? Boleh faham? Boleh. Sempat salin tak ni? Okey, Afham dapat tak Afham? Dapat. Okey. Okey, jadi habis dah dekat sini. Cikgu nak soal cikgu laju ke? Kalau cikgu laju bagi tahu cikgu Syifa dapat ke salin ni? Dapat cikgu. Okey, jadi semua orang fokuslah fokus. Okey, senang je kita nak faham, kamu kena ada worksheet ni dulu. Barulah kamu senang nak faham. Okey, jadi kita pergi kepada page nombor 1 soalan nombor 6. Buka page nombor 1 soalan nombor 6 pula. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 6, kita nak cari nilai X dan kita nak cari nilai Y. Macam mana kita nak cari nilai X dan kita nak cari nilai Y? Masing-masing boleh tengok di formula ini. Untuk formula ni, formula yang sangat penting. Cikgu sempat tunjuk satu je contoh minggu lepas. Okey, jadi bila kita nak cari nilai X, kita nak cari nilai X, kita gunakan formula ni. Bila sini 64 yang bertentangan dengan dia adalah X, maksudnya X sama dengan 64 darjah. Itu cara untuk cari nilai X. Kemudian cikgu nak cari nilai Y. Bila cikgu nak cari nilai Y, apa yang cikgu buat dekat sini? Cikgu keluarkan dahulu. Cikgu keluarkan dahulu dia punya bentuk segitiga. Mana? DE. Cikgu keluarkan bentuk segitiga, cikgu akan dapat macam ni bentuk dia. Cikgu akan dapat macam ni bentuk dia. Bila cikgu nampak E, D, B. Tengok ni. Okey, jadi sekarang sini 64. Bila dia mempunyai sama panjang, maksudnya dekat sini nilai dia sama. Okey, cikgu letak sini Z. Cikgu kena cari Z dulu. Okey, jadi apa yang cikgu buat? Segitiga, ingat ni, segitiga sama dengan 180 darjah. 64 tambah Z sama dengan 180. 2Z, 2X pula. Okey, 2Z sama dengan 180. 180. Positif 64 pindah ke sebelah dia jadi negatif 64. Jadi 180 tolak dengan 64, kita akan dapat 116. 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 2. Jadi Z 116 bahagi dengan 2, kita dapat 58. Apa yang cikgu nak cakap 58 tu? Sini 58 darjah, sini 58 darjah. Cikgu, ada yang tanya cikgu, kenapa cikgu nak cari 58 darjah? Dengan menggunakan formula yang kita buat kat sini, apabila kita nampak C sama dengan B, konsep dia sama je, E sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 58 darjah. Jadi Y itu adalah sama dengan 58 darjah. Boleh faham ke semua? Cikgu keluarkan satu-satu tu. Boleh. Okey, cikgu lupa. Ammar ke Azam? Ammar dapat buat tak Ammar? Boleh faham ke Ammar? Cikgu silap nama. Afham boleh faham Afham? Boleh.
Okey, Faril macam mana sepak salin semuanya? Pak cikgu. Okey, habis dah dekat sini nilai X dengan nilai Y. Itu cara dia. Okey, sekarang kita buka muka surat nombor 2. Kita buka muka surat nombor 2. Muka surat nombor 2 senang sahaja. Untuk kita nak faham muka surat nombor 2, buka muka surat nombor 2 soalan nombor 1. Kamu nak faham soalan nombor muka surat nombor 2, tapi kamu lupa formula dia dekat sini. Bila kamu lupa formula dekat sini tak dapat jawab lah. Macam mana kita nak faham? Sudut dekat atas sama dengan sudut dekat bawah. Sama juga sudut dekat atas sama dengan sudut dekat bawah. Panjang BC sama dengan panjang BA. Panjang AO sama dengan panjang OC. Jadi bila kita nak cari nilai X, bila kita tengok sini 53, maksudnya X pun adalah 53. Bila kita nak cari nilai Y, dekat sini atas bawah dia 37, maksudnya Y pun adalah sama dengan 37 darjah. Cikgu sertakan sekali sebab dia adalah pada formula ni. Ada faham? Boleh jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Tak faham bagi tahu cikgu biar cikgu boleh buat balik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Kita nak buat soalan nombor 2 masih lagi di bahagian yang sama. Ingat, panjang dekat BA sama dengan panjang dekat BC. Sama juga panjang QR sama dengan panjang QP. Jadi dekat sini kita dapat Z sama dengan 9. Okey, sudut dekat tengah, sudut dekat center, bawah sama dengan atas, bawah sama dengan atas. 60 sama dengan 2x, 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 60 bahagi 2. Bermakna dekat sini kita akan dapat x dia sama dengan 30 darjah. Jadi ini adalah jawapan untuk Z dan jawapan untuk X. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu bawa keluar pula soalan nombor 3, konsep yang sama. Cikgu nak bagi fahamkan konsep ni. Okey, jadi panjang atas 12, panjang QR sama dengan panjang QP. Mana cikgu tahu panjang QR sama dengan panjang QP? Panjang AB sama dengan panjang BC. Jadi bila QP dia 12 sama dengan QR dia 3Y, kita keluarkan. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Bermakna dekat sini kita boleh faham 12 bahagi 3, kita akan dapat Y sama dengan 4 cm. Ni cikgu buat terbalik. Kalau kamu nak buat dia apa? Y sama dengan 4 cm pun betul. Y sama dengan 4 cm. Okey, habis dekat situ untuk Y. Kemudian cikgu nak cari Z. Cikgu nak cari Z. Panjang dekat OC sama dengan panjang dekat OA. Panjang dekat RO 8 sama dengan panjang PO, iaitu sama dengan 2Z. Pindahkan 2 ke sebelah, 8 bahagi dengan 2. Jadi bila 8 bahagi dengan 2, kita akan dapat Z sama dengan 4 cm juga. Ni Z. Ni Z. Ini Y. Okey. Jadi habis sudah dekat situ. Untuk mencari nilai X, cikgu keluarkan dia punya segitiga. Cikgu keluarkan dia punya segitiga. Tak faham bagi tahu cikgu biar cikgu boleh ulang balik. Okey, jadi dekat sini Q. Q dia atas 34, maksudnya bawah pun 34. Cikgu tulis 34. Jadi dekat O kita ada 2X. Dan dekat tengah-tengah ni kamu kena faham satu garis lurus dan satu bulatan bila bertembung nama dia apa? Tangent. Tangent. Tangent sama dengan berapa darjah? 90. 90. Ingat tu 90 darjah. Jadi kita keluarkan. Ini R, ini O, Q 34 tambah R 90 tambah O 2X. Total dia sama dengan berapa? 180. Kita pindahkan yang lain ke sebelah. Jadi bila kita pindahkan yang lain ke sebelah,
Positif 34 dia akan jadi negatif 34. Positif 90 dia akan jadi negatif 90. 180 tolak 34 tolak dengan 90 kita akan dapat 56. Pindahkan 2 darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 56 bahagi dengan 2 kita dapat 28 darjah. Ni jawapan Y, ini jawapan Z, ini jawapan X. Tengok warna dia. Yang warna biru adalah soalan yang samalah. Cikgu susun. Kok kamu tak nampak? Okey, jelas ke penerangan cikgu di soalan ini? Boleh faham? Boleh. Okey, tak faham kena bagi tahu cikgu biar cikgu boleh terang balik daripada awal. Okey. Inilah penyelesaian untuk soalan 1, 2 dan 3. Cikgu lajunya. Cikgu laju ni. Kalau cikgu tak laju, tak sempat nak masuk bab kita. Okey, jadi cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya. Kita buka muka surat 3. Soalan muka surat 3, dia nak ajar kita tentang satu sahaja formula. Dia nak bagi kita kukuh tentang satu benda. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk pengukuhan untuk di page nombor 3, dia bercakap tentang ciri-ciri yang ketiga. Ini sahaja. Okey. Jadi bila cikgu nak tunjukkan ciri-ciri ni, kamu kena faham betul-betul yang bertentangan dengan dia. Ini sama, jadi X sama dengan 50. Ini sama, jadi Y sama dengan 80. Ingat tu. Ini garisan tangent, tapi bila dekat dalam dia segitiga, maksudnya yang bertentangan C sama dengan B, D sama dengan A. Itu maksud cikgu. Okey, jelas ke kat sini? Boleh faham ke soalan nombor 1? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan pula homework kita kepada yang nombor 2. Konsep yang sama macam tadi. Dia nak bagi kita faham betul-betul apakah tangent. Tangent tu satu garisan dan bertembung dengan bulatan. Jadi masalahnya dekat sini dia ada segitiga belah dalam ni. Yang bertentangan Y dengan 40. Jadi bermakna Y adalah sama dengan 40 darjah. Yang bertentangan nombor 2, X dengan 55. Maksudnya X dia sama dengan 55 darjah. Tu adalah soalan nombor 2. Senang sahaja. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada soalan nombor 3. Ingat, soalan akan jadi kompleks tapi kamu jangan peninglah pula. Jadi cikgu keluarkan untuk soalan nombor 3, cikgu akan cari nilai X. Bila cikgu nak cari nilai X, maksudnya cikgu kena fokus dua benda. Kita ada X dan kita ada Y. Bila kita nak cari X, mana segitiga dia? Mana segitiga yang menghubungkan dia? Jadi bila X, segitiga yang hubungkan dia adalah yang warna biru. Bila yang warna biru yang berhadapan dengan dia adalah 95. Maksudnya X adalah 95 darjah. Okey, kalau kita nak cari nilai Y, kita cari pula yang tempat Y tu kena. Tempat yang Y tu kena adalah pada segitiga yang seterusnya. Bila kita nak nampak Y ni kena pada segitiga yang seterusnya, tengok betul-betul ini garisan tempat pertembungan dia. Jadi Y sama dengan 38 darjah. Tu cara dia. Dia boleh buat kompleks, dia boleh buat lagi kompleks. Tapi selagi kita faham dia punya basic ataupun fundamental, jadi kita boleh selesaikan. Itu soalan nombor 3. Sama juga dengan soalan nombor 4. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 4. Bila cikgu nak buat soalan nombor 4, dekat sini kita ada dua bahagian juga. Walaupun segi dia terbalik, cari segitiga yang mana. Contoh cikgu nak cari Y, carilah segitiga yang berkaitan, yang kena dengan Y. Kamu cari kat mana dia habis. Okey, ni adalah segitiga yang kena dengan Y. Jadi dekat sini kita dapat Y tu berapa? Y adalah sama dengan 50 darjah. Untuk X, bila kita nak cari nilai X, kita cari segitiga yang kena pada X. Ini adalah segitiga yang kena pada X. Jadi dekat sini kita dapat apa? Yang berhadapan dengan dia adalah sama. Jadi X adalah sama dengan 25 darjah. Ini adalah jawapan X dan ini adalah jawapan Y. Satu ciri-ciri dia boleh buat makin kompleks.
Jelas ke? Boleh faham ke soalan? Ke laju sangat? Boleh cikgu. Jelas. Okey. Syifa, cikgu laju ke Syifa? Kau okey je? Okey je cikgu. Okey, Siti Nur Aini boleh faham ke? Ke laju bagi tahu-tahu. Cikgu minta maaf lah kalau laju. Hazim, setakat ni boleh follow up? Semestinya. Okey, semestinya terbaik. Okey, habis dekat situ soalan bahagian yang terakhir. Masing-masing boleh tengok di bawah. Cikgu nak selesaikan soalan C. Okey, untuk yang hantar homework ramai yang salah dekat sini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dia ada gabungan dekat situ. Kita nak cari nilai X. Macam mana kita nak cari nilai X? Okey, untuk mencari nilai X, kita kena ingat dia ada satu lagi formula. Mana formula dia? Formula ganda 2. Dalam formula ganda 2, dia ada tunjuk pada kamu. Jadi bila cikgu cakap, cikgu tak nampak pun. Okey, masing-masing. Cikgu tunjuk dekat sini, ni adalah garisan dia. Satu, tapak. Cikgu nak tepatkan. Okey, ni adalah garisan dia. Maksudnya ini adalah garisan dia. Ini adalah dia punya garisan. Jadi, bila dekat sini adalah 19, bila dekat sini adalah 19, maksudnya yang tengah-tengah ni berapa? Kita kena gandakan dengan 2. Jadi, bila kita nak cari nilai X, bila kita nak cari nilai X, kita keluarkan segitiga dia. E, F, O. Bila cikgu keluarkan E, F, O. Pekat pula lah cikgu keluarkan. Tak apalah. Okey, jadi dekat sini cikgu keluarkan E. Dekat E adalah X. F. F ni tangent. Satu garisan dan satu bulatan. Jadi dia 90 darjah. Jadi bila dekat sini 19. Dekat sini X. Yang ini ganda 2. 19 darab dengan 2. Bila 19. Bila 19. 19 darab 2 kita dapat 38. Bermakna dekat sini adalah 38 darjah. Jadi 1 segitiga sama dengan 180. E dia X tambah 90 tambah 38 tambah, tak ada tambah-tambah dah. Okey, sama dengan 180. 38 ni positif pindah ke sebelah jadi negatif. 90 tu positif pindah ke sebelah jadi negatif. Jadi X kita akan dapat 180 tolak 38 tolak 90. Dekat sini X adalah sama dengan 52 darjah. Siapa yang tak nampak ciri-ciri ni dia tak dapat buat. Siapa yang tak dapat ciri-ciri ni dia tak boleh nak buat. Jadi ingat tangent boleh bergabung dengan ciri-ciri dalam bulatan. Okey, jadi jelas ke untuk soalan nombor 1? Boleh fahamkah? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan terus pergi kepada soalan nombor 2. Kita nak pergi kepada soalan nombor 2, konsep yang sama macam tadi. Konsep yang sama macam tadi. Cikgu pergi kepada soalan nombor 2. Okey, ini adalah soalan silap. Ini adalah soalan nombor 2 dia. Mana konsep macam tadi? Jadi masing-masing bila kita tengok dekat depan, kita kena faham satu benda. Kita kena faham satu benda. Jadi bila kita nak cari yang berada di tengah-tengah, masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Jadi dekat sini ini adalah X dia, itu adalah 30 dia. Jadi kita boleh faham. Kita boleh faham. Dekat sini boleh tak cikgu nak pakai sudut rama-rama? Boleh tak cikgu nak pakai sudut rama-rama? Tak. Kenapa tak boleh? Sudut tu tak satu bulatan. Ya, dia tak kena pada dinding bulatan. Dia tak kena pada dinding bulatan. Jadi bila cikgu nak selesaikan soalan ni dia sama sahaja macam tadi. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi dia menggunakan konsep ini. Okey, jadi dia sekarang ni tadi dia gunakan konsep tu, sekarang dia gunakan konsep ni. Jadi bila sini X 30, bila X 30 yang tengah-tengah ni kena ganda 2. Jadi bermakna segitiga kita ada apa? Kita ada E, kita ada F,
kita ada O. Kita nak dapatkan nilai dekat O. Ganda 2 daripada yang tadi. Ganda 2 daripada yang tadi. 2 darab 30. Jadi dekat sini kita dapat 60 darjah. Ini adalah X. Ini adalah tangent. Jadi 60 tambah dengan 90 tambah dengan X sama dengan 180. Pindah ke sebelah, X sama dengan 180 tolak 90 tolak 60. Jadi X sama dengan 180 tolak dengan 90 tolak dengan 60. Kita akan dapat 30 darjah. Jelaskah semuanya? Boleh faham? Boleh. Okey, tengok betul-betul cikgu bagi nampak ciri-ciri apa yang cikgu pakai. Semua soalan bila cikgu nak buat, cikgu akan tunjuk kat kamu mana ciri-ciri yang cikgu pakai. Okey, habis dekat sini. Jadi cikgu teruskan pergi kepada soalan yang berikutnya. Kita ada lagi 2 soalan. Soalan 3 dengan soalan 4. Jadi kita akan buat soalan 3. Okey, kita akan buat soalan 3. Dekat sini dia nak cari nilai X. Bila dia nak cari nilai X, masing-masing kamu kena faham. Kok kamu tak nampak. Bila dia nak cari nilai X, dia adalah gabungan daripada sudut tangent. Yang mana X ni nilai dia sama dengan apa? Nilai X sama dengan seluruh ni. Jadi mission kita dekat sini kita nak kena cari yang warna hijau. Jadi bila kita nak cari yang warna hijau, kita kena faham sudut yang kita nak kena pakai dekat sini adalah sudut ni. Jadi apa kaitan sudut ni? Sudut ni adalah untuk cikgu keluarkan segitiga yang belah dalam. Mana segitiga yang belah dalam tu? Apabila sini 38, maksudnya sini ganda 2. 38 darab dengan 2. Bila cikgu keluarkan 38 darab 2, cikgu akan dapat 76. Maksudnya sini adalah 76 darjah. Jadi cikgu keluarkan segitiga O, F, Q. Cikgu keluarkan segitiga O, cikgu keluarkan F, cikgu keluarkan Q. Jadi sini 76. Sini panjang dia sama. Bila panjang dia sama, cikgu boleh bagi nama yang huruf dia sama. 76 tambah Y sama dengan 180. 2Y 76 pindah ke sebelah dia jadi negatif 76. 180 tolak 76 kita akan dapat 104. Pindahkan 2 ke sebelah dia akan dapat bahagi 104 bahagi 2 Y sama dengan 52. Ini bukan nilai yang kita nak kena cari sebab apa? Sebab cikgu baru cari yang panjang ni iaitu sama dengan 52. Jadi bila kita nak dapatkan nilai X, X tu adalah keseluruhan. Jadi bila cikgu nak dapat X, kamu kena faham 20 kena tambah dengan 52. Jadi 20 tambah dengan 52, cikgu dapat 72 darjah. Itulah jawapan X. Itulah jawapan X. Bagi yang salah buat correction. Dia soalan ni kamu kena buat dulu kamu kena buat dulu barulah kamu boleh faham dengan betul apa yang cikgu terangkan sebab cikgu buat laju-laju tu. Faril okey ke Faril? Nampak ke? Okey cikgu, nampak. Okey, bagus. Okey, habis dah dekat sini. Cikgu akan pergi kepada soalan yang terakhir untuk homework. Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk homework. Jadi bila kita nak buat homework, kena buat homework tu. Sebab apa? Jangan risau. Betul ke salah cikgu akan terangkan. Okey, jadi kita nak cari nilai X. X ni dekat atas. Sekarang ni dia buat terbalik pula. Dia buat terbalik pula. Macam mana kita nak buat ni? Okey, jadi bila kita nak buat X, kita kena faham satu benda. X dekat sini adalah gabungan daripada 2X. Okey, sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, jadi tak apalah untuk soalan yang terakhir ni. Cikgu ada sebelum pukul 6.30. 6.30 cikgu nak masuk topik baru. Cikgu bagi kamu cuba untuk buat soalan nombor 4. Okey, cuba cari nilai X. Cari nilai X. Cikgu bagi kamu buat pula. Cikgu dah selesaikan semua soalan lain. Cikgu nak kamu cuba buat. Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Okey. Afham, setakat ni okey ke Afham? Alright tak alright? Hazim, alright tak alright? Ke dah tintong dah? Okey.
Okey. Okey. Scarlett. Scarlett okey lagi tak Scarlett? Okey, cikgu. Okey. Baik. Siapa? Irdina ada tak kat sini? Ada cikgu. Ada. Irdina boleh buat tak soalan nombor 4? Boleh, boleh. Okey. Cikgu tunggu Cikgu nak kamu semua cuba buat tau. Cikgu bagi masa tau. Lagi 3 minit lah cikgu bagi masa. Scarlett ada idea tak nak selesaikan soalan ni? Sedang cuba. Tengah cuba. Okey. Syifa rasa Syifa dapat buat tak ni? Tengah cuba, cikgu. Masa boleh? Tengah cuba juga. Okey. Okey, ada yang dah hantar punya. Okey, jap. Betul ke macam ni cikgu? Cikgu tunggu lagi Okey, tak apa nanti cikgu tunjuk. Okey, bagus Faril. Nampak ada idea dekat situ. Terima kasih cikgu. Okey. Tak pasti. Alamak, dah hantar delete. Mana boleh delete? Okey. Ada kekeliruan. Okey, kejap cikgu. Okey. Afham dapat buat tak Afham? Tengah buat cikgu. Tengah buat Mana Afham ni? Cikgu tak nampak Afham. Afham rambut tegak-tegak Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu. Cikgu nak bagi kamu cuba generate idea. Alang-alang cikgu ada ni. Ada masa lagi 4 minit. Senang je. Irdina, tak dapat buat ke Irdina? Saya confused sikit.
Confuse. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi peluang kepada yang lain. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, jadi tengah tengok ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah. Okey, jadi masing-masing yang pertama, kesilapan pertama yang cikgu jumpa, tak boleh samakan sini dengan sini. Kaki dia tak sama kaki dia tak sama. Kalau kaki dia sama, dalam kita punya formula dekat sini dia dah bagi tahu tau, dia dah bagi tahu terus. Sini Y, sini Y. Maksudnya dia dah bagi tahu nilai dia sama. Sekarang kaki dia tak sama. Jadi siapa yang buat kaki dia sama, salah. Salah. Jadi sekarang ni cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan dia. Okey, apa formula yang cikgu guna dekat sini adalah cikgu guna formula nombor 3. Cikgu guna formula nombor 3. Bila kamu nak guna formula nombor 3, kamu kena nampak segitiga dia yang mana. Bila segitiga, tulis dulu segitiga. Kenapa cikgu buat segitiga yang ini? Kenapa cikgu buat bukan kat segitiga yang kecil? Sebab kalau cikgu zoom dekat sini, dekat 70 ni dia berhenti dekat sini. Dia berhenti dekat situ. Jadi cikgu tak boleh ambil yang ni. Cikgu kena ambil yang tempat dia berhenti. Jadi cikgu zoom out sikit. Okey. Jadi sebab itulah cikgu ambil segitiga ni. Sekarang ni cikgu akan gunakan segitiga. Cikgu akan manfaatkan dekat sini dengan menggunakan bila sini B, sini C. Bila sini 70, maksudnya total sini daripada sini pun 70. Jadi cikgu nak cari yang belah dalam sahaja. 70 tolak dengan 27. 70 tolak dengan 27. 70 tolak dengan 27. Kita akan dapat 43 darjah. Maksud dekat sini adalah 43 darjah. Keluarkan segitiga tu. Keluarkan segitiga tu. Salin tau. Okey, kita keluarkan segitiga. Segitiga apa ni cikgu? Okey, segitiga ni nama dia PFO. PFO. Bila sudut dia sama dekat sini, maksudnya dekat sini 43, sini pun 43. Sini adalah Y. Cikgu letak sesuatu nilai yang cikgu tak tahulah. Y. Jadi ingat, bila kita tak tahu sesuatu nilai, kita gantikan dengan apa-apa huruf. Jadi satu segitiga total dia sama dengan 180. P 43. F 43 tambah dengan Y sama dengan 180. 43 ni positif, 43 ni positif. Kita pindah ke sebelah. 180 negatif 43, negatif 43. Jadi dekat sini kita dapat apa? 180 tolak 43 tolak dengan 43, kita dapat 94. Jadi kenapa cikgu nak kena cari 94 dekat sini? Barulah cikgu buka balik formula yang cikgu pergi pada kaki tadi. Jadi bila cikgu buka balik formula ni, masing-masing boleh tengok. Kalau dekat sini adalah 2x. Jadi dekat sini adalah 2x. Sini adalah x. Jadi cikgu kena buat apa dengan 94 ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bagi 2. Ya, X sama dengan 94 bahagi 2. Jadi bila kita tekan kalkulator 94 bahagi 2, X sama dengan 47 darjah. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Siapa yang dah dapat sampai sini, maksudnya dia dah boleh faham yang ni. Cumanya dia tak dapat lagi X ni sebab apa? Sebab dia tak nampak untuk bahagian yang ini. Jelas ke semua? Cikgu terang tu? Nampak ke? Okey, bagus. Salin salin.
Okey. Jadi sekarang pun dah pukul 6.30. Cikgu nak masuk kepada topik baharu dah. Cikgu nak masuk topik baharu. Topik baru ni senang je. Topik baru ni senang sahaja. Cumanya dekat topik ni kamu kena bagi perhatian lebih. Sebab apa? Sebab kamu kena relatekan. Formula dia boleh berubah-ubah. Silap. Dia punya formula tak berubah. Cuma bentuk tu dia boleh jadi pelbagaikan. Okey, jadi itulah. Banyak dah. Semua soalan berkaitan dengan homework, cikgu dah ajar. Semua 3 page. Jadi jangan risaulah. Kamu yang pertama sekali bila cikgu bagi homework, kamu kena cuba buat. Cuba je dulu dan cikgu akan tolong. Bila kamu tak cuba dulu, maksudnya bila kamu bergantung sepenuhnya pada cikgu untuk selesaikan, nanti percayalah. Bila kamu nak cuba buat dalam exam ke, dekat mana-mana soalan ke, kamu akan blur untuk mula dari mana. Okey semua. Jadi kita berehat sekejap. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Boleh buka kamera. Faril, okey ke Faril? Boleh faham ke semua soalan yang cikgu tunjuk tadi? Boleh cikgu. Okey, Aulia, yang confuse dah dapat dah Aulia? Dapat dah cikgu. Okey, bagus. Syifa, semua okey Syifa dapat dah? Dapat cikgu. Okey. Okey, bagus. Hazim, Acanai, okey ke? Okey. Okey. Okey, Scarlett, ada soalan tak nak tanya Scarlett? Tiada. Tiada. Siti Nur Aini, alright tak alright? Beres tak? Mana Siti Nur Aini? Cikgu harap masing-masing semua orang sempat salin cikgu pertama sekali cikgu minta maaf kalau cikgu terang laju sebab banyak soalan tu. Kalau cikgu buat slow-slow, lambatlah habisnya. Okey, jadi habis dekat situ. Dina, dapat tak semua soalan tadi? Dapat cikgu. Okey, tak pas lagi lah nak ambil admat macam ni. Gerau-gerau Dina. Boleh. Okey. Jadi dalam soalan yang seterusnya kita pergi kepada unjuran. Unjuran ortografi. Apa tak nama dia? Pelan dan dongakan. Okey, dah belajar belum bab tu dekat sekolah? Okey, dah senanglah kerja cikgu. Okey, jadi untuk yang bab ni selalunya bila cikgu bercakap tentang bab ni, yang dah belajar ni, apa yang paling kita kena ada untuk jawab soalan-soalan dekat bab berapa cikgu nak ajar ni? Bab 7. 7. Apa yang kita kena ada? Faril, apa yang kita kena ada dekat dalam bab 7? Saya belum belajar cikgu. Oh, belum. Hazim dah belajar. Hazim, apa yang kita kena ada dekat bab 7? Ada apa lah? Tak tahu cikgu. Idina dah belajar belum? Belum cikgu. Belum. Afham boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Afham dah belajar belum? Dah. Dah, apa yang kita kena ada Afham? Baru masuk cikgu. Baru masuk. Dia lari kat situ pula Okey, yang kita kena ada dekat dalam bab 7 ni adalah imajinasi. Imajinasi. Kalau dalam bab yang tadi kamu tak boleh nak imajinasi. Kamu kena faham dia punya formula. Tapi dekat dalam bab ni kamu kena faham imajinasi. Senang je. Daripada imagination tu kita boleh nampak macam mana nak selesaikan. Okey, jadi kita pergi kepada pelan dan dongakan. Kita pergi kepada pelan dan dongakan. Jadi cikgu nak pergi kepada bab baru ni. Cikgu nak tengok. Cikgu nak kamu tengok dulu. Cikgu nak bagi rumusan apa yang kita nak kena belajar dalam pelan dan dongakan ni. Sekejap Okey, sekejap. Manalah cikgu tu? Cikgu pun tersilap tak cari awal tadi. Pelan dan dongakan.
Tak apalah, cikgu je lah ajar. Okey, kalau dulu cikgu ajar pakai SketchUp basket. Okey, jadi masing-masing boleh tengok apa yang dimaksudkan dengan pelan dan dongakan. Okey, jadi untuk subjek ni kalau form 4 nanti kamu ada silibus, kamu akan ada satu silibus. Dia ada sains tulen, sains apa, kita ada sastra, kita ada sains Tasawuf. teknik. Sains teknik untuk form 4 nantilah. Form 4 kan nanti kamu nak pilih masuk apa? Sains teknik. Cikgu dulu masa form 4 cikgu ambil sains teknik. Cikgu ambil sains teknik. Jadi dekat sains teknik ni dia ada satu bab. Nama dia lukisan kejuruteraan. Untuk siapa-siapa yang berminat nak jadi engineer ataupun arkitek, bolehlah ambil sains teknik. Dekat sini kita akan belajar lukisan kejuruteraan. Jadi daripada lukisan kejuruteraan ni kita Baik. Okey, jadi daripada lukisan kejuruteraan ni nanti untuk form 4 kamu belajar macam ni. Form 3, form 4 nanti kamu akan masuk ke dalam software, kita namakan dia AutoCAD. Untuk siapa-siapa berminat untuk jadi arkitek. Arkitek ni dia ada orang confused tau, ada orang confused cita-cita. Dan kita pergi kepada cita-cita sekejap. Okey, cita-cita tentang arkitek. Arkitek dan engineer. Engineer dengan arkitek tu sama ke? Cikgu nak soal kamu. Sama ke engineer dengan arkitek? Lain. Lain. Okey. Jadi arkitek ni adalah untuk design luaran. Kok kamu tak tahu kan? Engineer ni adalah untuk design dalaman. Luaran adalah untuk estetik, untuk nampak cantik, untuk kecantikan, untuk kecantikan, nampak kecantikan pula, nampak cantik. Jadi dan nampak cantik dekat sini maksudnya apa? Nampak cantik maksudnya bangunan yang kita buat tu lawa lah, ada curve dia macam stadium, macam-macam design. Kat Hong Kong design macam ni, dekat Malaysia design macam ni, dekat Indonesia bangunan-bangunan ni unik, orang panggil unik. Jadi dekat bahagian arkitek ni inilah kita nak tengok keunikan dia. Tetapi untuk engineer adalah untuk dia punya luaran. Untuk arkitek luaran, engineer ni dalaman. Untuk apa? Untuk dia punya kekukuhan. Kekukuhan. Maksudnya strong tak structure tu. Jadi bila bangunan tu nampak cantik je tak boleh juga. Dia mesti orang percaya, dia mesti kukuh. Jadi bila dia dah kukuh barulah dia boleh design. Jadi cikgu nak tanya kamu, selalu mana bos? Arkitek ke engineer bos? Arkitek. Ya, pandai. Jadi arkitek yang bos dekat sini. Jadi dia ada satu quote. Arkitek dream. Cikgu pergi ni sebab berkait tau dalam bab ni. Arkitek dream is engineer nightmare. Engineer nightmare. Okey. Maksudnya arkitek tu dia akan tunjuk, dia akan bagi je. Okey, ni structure yang aku nak bina. Engkau akan buat structure dekat belah dalam. Kukuh macam mana. Kalau structure tu terlalu kompleks, yang bahagian dalaman dia akan jadi pening lah. Sebab apa? Dia nak tengok berapa besi, berapa tebal besi. Jadi itulah perbezaan arkitek dengan engineer. Kenapa cikgu bagi tahu ni? Cikgu bagi tahu semua benda ni adalah untuk siapa-siapa yang nak jadi arkitek ataupun engineer. Sinilah asas dia. Sinilah asas dia. Pelan dan dongakan. Sebab itulah kamu tengok rumah dekat belah belakang ni. Kok ada orang tak faham kenapa ada rumah dekat belakang. Itulah yang berkait dengan apa yang kita nak belajar. Okey, jadi itulah pendahuluan. Okey, yang pertama sekali dalam bab ni cikgu akan ajar kamu tentang unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Okey, jadi bila cikgu bercakap tentang unjuran ortogon, dia adalah satu unjuran yang kamu kena tarik, pada bucu. Kamu kena tarik pada bucu dia.
Kamu tak boleh nak tarik, kamu tak boleh nak tarik pada permukaan lengkuk. Kamu tak boleh nak tarik pada permukaan lengkuk. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan Okey, cikgu minta izin kepada kamu 2 minit boleh ke? Cikgu minta izin 2 minit sekejap. Cikgu terdelete untuk video tu. Cikgu nak tunjuk video sebenarnya. Kejap Kejap pelan dan dongakkan. Dengar ke kalau cikgu buat Zoom cikgu punya ni laptop? Ke dengar suara cikgu je? Dengar suara cikgu je. Oh, dengar suara cikgu je. Kejap cikgu tengah setting Microsoft cikgu. Bagi cikgu 2 minit Cikgu tak jumpa dah pula. Okey, 1 minit lagi. Ya. Kejap semua. Video ini adalah mengenai pelan. Cikgu tak jumpa lah. Tak apalah, cikgu ada sifu cikgu untuk bab ni. Tapi tak apalah, kita pergi kepada kita punya bab. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Cikgu akan terangkan dekat kamu. Cikgu akan terangkan secara ringkas. Cikgu akan terangkan secara ringkas. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, sebenarnya hajat cikgu dekat sini, cikgu nak cari video. Cikgu nak cari video. Okey, contoh masing-masing boleh tengok dekat sini cikgu ada satu bentuk. Okey, ni adalah satu bentuk cikgu. Ini adalah satu bentuk cikgu. Cikgu tulis macam ni Okey, ini adalah satu bentuk cikgu. Nampak ke bentuk cikgu kat depan? Nampak. Okey, bagus. Okey, ini adalah bentuk cikgu. Kenapa cikgu tunjuk bentuk ni? Cikgu nak terus terang apa yang kita nak belajar pada bahagian ni. Okey, yang pertama sekali, daripada bentuk ni, kita akan ada 3 satah. Ada 3 satah. Masing-masing boleh tengok. Satah tu macam apa? Satah ni adalah satu jenis, orang kata satu jenis tempat kita lakarkan. Tempat kita lakarkan. Contoh yang pertama kita panggil pelan, satah atas dia. Belah atas dia. Masing-masing boleh tengok Okey, bila cikgu bercakap tentang pelan, pelan bermakna gambaran belah atas. Gambaran belah atas. Macam mana tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Ni. Okey, inilah dia punya satah. Dia punya satah. Satah ni dia macam dia punya cupboard ni. Tempat kita melukis. Jadi, dia ada 3 tempat melukis dia. Yang pertama, cikgu tunjuk yang belah atas. Yang pertama, cikgu tunjuk yang belah atas. Jadi, kamu kena bayangkan ni tau. Okey, yang belah atas ni adalah whiteboard cikgu. Jadi, dekat sini kita panggil dia pelan. Kita panggil dia pelan.
Kita panggil dia pelan. Okey. Okey, yang kedua tengok kepada yang warna hijau. Yang warna hijau dekat sini kita panggil dia pandangan sisi tepi. Pandangan sisi tepi. Jadi masing-masing boleh lukislah. Okey, jadi cikgu tunjuk. Okey, pandangan sisi tepi. Okey, ini adalah pandangan sisi tepi dia. Okey, jadi ini adalah sisi tepi. Okey, satah yang pertama adalah pelan. Pelan tu maksudnya daripada atas. Okey, yang kedua daripada sisi. Sisi tu maksudnya dia daripada kiri ataupun kanan. Daripada kiri ataupun kanan. Jadi masing-masing boleh tengok daripada kiri ataupun kanan. Jadi kita kena ingat bila kita nak faham dia punya pandangan sisi, kadang-kadang dia ada minta daripada sini. Kadang-kadang dia ada minta daripada sini pula. Okey, jadi masing-masing bila kita ada dua sisi, jadi dia ada sisi kiri dengan kanan. Dia ada sisi dengan kiri dengan kanan. Okey, jadi itulah pandangan sisi dengan pandangan pelan. Yang terakhir dekat sini kita ada pandangan hadapan. Kita ada pandangan hadapan. Mana pandangan depan dia? Cikgu buat yang warna merah. Cikgu buat yang warna merah. Jadi yang warna merah ni kita akan pandang ke depan, pandang objek tu. Pandang objek tu. Yang pelan untuk atas, sisi tepi dia boleh jadi kanan dan dia boleh jadi kiri. Cikgu terus ringkaskan bab ni. Dia boleh jadi kanan dan dia boleh jadi kiri, sisi tepi kiri. Okey, dan yang terakhir kamu kena faham. Daripada sini kita pandang daripada hadapan. Okey. Jadi boleh nampak ke soalan-soalan yang cikgu tunjuk ni? Boleh nampak ke? Boleh. Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok bila cikgu nak pandang dia daripada atas, cikgu akan nampak bentuk dia. Sekarang cikgu, kita punya objektif kita nak lukis lukis pandangan pada satah. Jadi bila kita nak lukis pandangan pada satah, kita akan memerlukan maklumat unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Apa tu unjuran ortogon? Unjuran yang diambil daripada bucu. Unjuran yang diambil daripada bucu. Yang diambil dari bucu. Mana bucu dia? Contoh, masing-masing tengok. Kalau cikgu nak pandang daripada atas, cikgu nak lukis apa yang cikgu nampak daripada atas, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan lukislah apa yang cikgu akan nampak daripada atas ni. Okey, apa pandangan daripada atas? Ambil unjuran ortogon. Unjuran ortogon adalah unjuran yang kita buat daripada bucu. Kalau daripada atas, bila kita pandang daripada atas, kita akan nampak bucu dia mana? Bucu yang terlibat. Ini bucu dia, 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 ini bucu dia. Okey, semua jelas ke sampai situ? Nampak ke? Boleh faham? Jelas. Okey. Jadi bila cikgu nak lukis garisan, cikgu kena unjurkan. Cikgu kena unjurkan. Cikgu kena unjurkan. Ni pelan ni cikgu akan buang cikgu buang pelan ni kejap. Cikgu alihkan dia sekejap, takut kamu tak nampak. Okey, jadi cikgu buang dia punya pelan ni, cikgu nak unjurkan semua. Okey, jadi dekat sini kita tengah buat apa ni? Kita nak tulis dia punya pelan. Kita nak tulis dia punya pelan. Okey, pelan adalah daripada atas. Okey, jadi masing-masing boleh tengok bila cikgu nak unjurkan, dekat sini. Okey, cikgu lukis sebelah atas ni. Okey, cikgu lukis sini, cikgu lukis sini, cikgu lukis. Cikgu lukis dekat sini. Okey. Jadi masing-masing bila cikgu dah unjurkan kepada satah, sekarang ni kamu tengok tahu, kena fokus tahu. Kita ada satah kita yang dalam keadaan tegak. Cikgu tak ambil ukuran tepat dulu.
Satah kita, cikgu akan nampak bentuk petak kecil dekat sini. Dan cikgu akan nampak bentuk petak macam L. Inilah kalau kita buat pandangan daripada atas. Pandangan pelan. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Habis dekat situ. Okey, masing-masing boleh tengok pula. Itu maksud dia pelan. Kalau cikgu pergi kepada sisi tepi, ingat setiap unjuran, setiap unjuran mesti diambil daripada bucu. Kalau kamu pandang daripada sini, bucu apa yang kamu nampak? Itu yang kamu kena buat dulu. Bucu apa yang kita nampak? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ini, ini. Silap, ini tak nampak. Ini tak nampak. Okey. Ya, cikgu buat. Okey, ni adalah bucu yang kita nampak daripada sisi tepi ni. Jadi kalau kita lukis daripada sini, kita kena unjurkan dulu. Macam mana nak unjurkan tu? Kita unjurkan mesti dalam keadaan lurus. Kamu tak boleh ambil bengkang-bengkok. Kita unjurkan. Kita unjurkan dekat sini. Kita unjurkan kepada satah tu. Kita unjurkan kepada satah. Jadi bila kita buat dekat sini, bila kita pandang daripada tepi, iaitu pandang daripada kanan, kita akan nampak bentuk dia macam ni. Cikgu buat macam ni, jangan risau, lepas ni cikgu akan buat balik. Cikgu akan buat kemas-kemas. Okey, jadi yang ni cikgu nak bagi nampak bab ni bercakap pasal apa. Okey, jadi dekat sini, kalau kamu pandang daripada kanan, kamu akan nampak macam ni, yang ni. Okey, yang ni cikgu tulis macam tu. Dan yang belah atas, yang ni kamu tak nampak Jadi kamu akan nampak yang ini sahaja. Dia kena tepat macam tu. Itu kalau kamu pandang daripada kanan. Ini daripada sisi kanan. Maksudnya kamu akan nampak yang bahagian sini. Dia bertembung kepada situ. Boleh faham ke? Nampak ke? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kalau cikgu pergi kepada pandangan hadapan, apa unjuran ortogon yang cikgu nak buat? Apa bucu yang terlibat? Bucu yang terlibat adalah pandangan hadapan. Tengok daripada pandangan hadapan, bucu yang terlibat ini sahaja. Jadi, cikgu kena unjurkan semuanya masuk ke dalam kita punya satah. Cikgu kena unjurkan semuanya masuk kepada kita punya satah. Lepas kita unjurkan, kamu akan nampak satu bentuk dia. Kamu akan nampak satu bentuk dia. Daripada hadapan, kamu akan nampak benda ni tau. Kamu akan nampak yang ini. Jadi, daripada depan, pandangan dia adalah macam ni. Dan yang terakhir, kalau kita pandang daripada kiri, kalau kita pandang daripada kiri, ni mata tau. Okey, jadi daripada kiri pandangan dia akan jadi macam ni. Kamu akan nampak 1/4 yang belah bawah dan yang ini belah kiri pula. Okey. Jadi inilah konklusi bab ni. Inilah konklusi kepada bab ni. Okey. Jadi cikgu tak pergi kepada unjuran ni betul ke tak. Cikgu pergi kepada terus soalan-soalan dia. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan tau. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Dengar. Okey. Yang ini bila cikgu ajar ni, kalau kamu faham ni, kamu dah belajar separuh daripada bab ni. Separuh lagi dia daripada satah ke objek. Itu nanti cikgu ajar. Sekarang ni cikgu ajar daripada objek. Mana objek ni? Ini adalah objek. Yang tengah-tengah ni adalah daripada objek. Daripada objek kita keluarkan masuk kepada satah. Okey. Jadi ingat dia ada 3 satah. Yang pertama adalah pelan. Pelan tu maksudnya pandangan daripada atas. Yang kedua adalah pandangan daripada sisi. Sisi dia boleh datang daripada dua-dua belah. Sama ada sisi belah kanan dan sisi belah kiri. Dan yang terakhir adalah pandangan hadapan. Pandangan hadapan, pandangan ke depan maksudnya objek itulah ke depan. Dia akan dibezakan. Kita boleh bezakan, kita akan boleh bezakan pandangan depan, pandangan sisi dengan pandangan pelan. Jadi ini adalah bab yang dia cuba sampaikan. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang tak faham, tengok lagi sekali cikgu akan buat kemas-kemas. Okey, yang pertama nama bab ni adalah pelan dan dongakan. Pelan dan dongakan.
Jadi sekarang ni bab ni dia terbahagi kepada dua bahagian. Apa bahagian pertama dia? Bahagian pertama daripada objek pergi kepada satah. Ini yang cikgu cuba terangkan tadi. Yang bahagian kedua daripada satah tu pula. Daripada satah tu pula dia pergi kepada objek. Okey, jadi untuk hari ni fokus kepada nombor 1 sahaja. Daripada objek pergi kepada satah. Ni salin tau. Okey, daripada objek pergi kepada satah, kamu kena faham satah tu dia ada 3 bahagian. Satah tu terpecah kepada 3 bahagian. Satu daripada atas ataupun kita panggil dia pelan. Yang kedua, sisi tepi. Sisi tepi dia tak kisahlah dia daripada kiri ataupun dia daripada kanan. Dan yang terakhir dia daripada pandangan hadapan. Maksudnya pandangan depan lah. Okey. Jadi itu dah. Okey, jadi bila cikgu dah terangkan satah, cikgu nak terangkan pula tentang unjuran ortogon. Cikgu pergi kepada unjuran ortogon. Unjuran ortogon adalah garisan, ni tunjuk garisan yang kita ambil dari objek ke satah. Dari objek ke satah. Jadi garisan ni dia ada berapa jenis? Tengok ni dulu. Cikgu tengah terangkan teori. Lepas ni cikgu tunjuk praktikal. Garisan dia ada 2 jenis. Garisan yang pertama adalah apabila dia dalam keadaan straight. Dekat sini kita panggil dia garis nyata. Garis nyata. Okey. Yang kedua adalah apabila ada satu garisan, kita panggil dia garis tersembunyi. Garis tersembunyi. Ini je yang kamu kena faham untuk yang pertama ni, yang objek ke satah ni. Ini je yang kamu kena faham hari ni. Contoh masing-masing kalau dah print ni, okey, mungkin ada yang tak print ke apa ke, tapi tak apa, cikgu akan tunjuk. Okey. Contoh masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 5. Tengok kepada soalan nombor 5. Tengok kepada soalan nombor 5. Cikgu akan buat soalan nombor 5 ni, cikgu akan selesaikan dia punya satah daripada sini A, B, C. A, B, C. Dah ready ke belum? Cikgu nak dengar suara sikit. Dah ready ke? Dah. Dah. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok 3 benda. Apa anak panah ni? Anak panah ni maksudnya pandangan pelan. Kita akan selesaikan pandangan pelan ataupun pandangan atas. Kemudian yang ini apa? Yang ini kita panggil dia pandangan sisi. Jadi kat sini dia ambil sisi kanan. Sisi ni selalu dia tak cakap kanan kiri. Cumanya cikgu bagi tahulah dia boleh jadi daripada kiri ke kanan. Dan yang terakhir dia boleh jadi daripada pandangan hadapan. Jadi masing-masing boleh tengok. 3, 2, 4 ni apa? 3 ni adalah ukuran dia. Jadi kita letak 3 ni adalah 3 cm. 2 ni kalau daripada pandangan depan 2 cm. 4 ni adalah 4 cm. Itu soalan dia dulu. Okey, jadi cikgu akan buat pandangan pelan tu macam mana? Okey, jadi kita akan tarik kepada pandangan pelan dulu. Cikgu akan terangkan kepada pandangan pelan dulu. Okey, sampai sini jelas ke semua? Jelas? Jelas. Okey, kita pergi kepada pandangan pelan. Bila cikgu nak pergi kepada pandangan pelan, cikgu ambil ni, kita bayangkan kita punya ke atas. Kita punya satah sekarang ni ke atas. Sekarang ni cikgu akan tunjukkan pandangan pelan. 3 pandangan cikgu tengok. Okey, pandangan pelan bermaksud satah tu berada di atas. Atas apa? Pelan bermaksud untuk siapa-siapa yang confuse lagi. Pelan bermaksud pandangan daripada atas. Maksudnya kamu kena assume ataupun kamu kena bukan assume, kamu kena imajinasi apa gambaran yang kamu boleh nampak daripada atas ni. Kalau kamu pandang daripada atas, kamu akan nampak yang ini sahaja. Kamu akan nampak bahagian ni sahaja. Yang bahagian-bahagian lain kamu tak nampak. Jadi yang kamu kena ambil satah di mana? Satah dia tengok cikgu buat. Okey, ni adalah satah dia.
Ni satah dia. Okey, tengok satah dia. Jadi, bila ni satah dia, kamu kena imajinasi tu kuat sikit tau. Okey, jadi cikgu terang ni. Okey, ni satah dia, cikgu keluarkan. Bila nak keluarkan, tak boleh main keluarkan dia. Kamu kena faham unjuran ortogon tu. Unjuran ortogon bermaksud adalah garisan yang kita ambil daripada bucu objek ke satah. Jadi bucu yang terlibat dekat sini adalah bucu yang warna biru cikgu buat. Ni untuk pelan. Ini adalah untuk pelan. Bucu lain. Walaupun dia ada bucu ni, walaupun dia ada bucu ni, kita tak akan nampak. Dan kalau daripada atas, kita hanya nampak 4 bucu ni sahaja. Kita akan nampak 4 bucu ni sahaja. Jadi bila kita dah nampak 4 bucu ni sahaja, kita unjurkan ke atas. Kita unjurkan ke atas. Bila kita unjurkan ke atas, masing-masing boleh tengok. Cikgu buat macam ni. Okey. Cikgu unjurkan ke atas. Dia memerlukan imajinasi. Siapa tak faham, bagi tahu cikgu terus biar cikgu boleh terangkan balik. Okey. Jadi bila cikgu dah unjurkan ke atas, pandangan yang cikgu akan dapat dia macam ni. Cikgu tebalkan ni. Dia macam tu. Jadi inilah pandangan daripada atas. Inilah jawapan apabila pandangan daripada atas. Sekarang kita tegakkan kita punya jawapan. Jawapan kita akan dapat macam ni. Inilah jawapan untuk pelan dia. Pandangan daripada atas. Jadi untuk ukuran, kamu tak boleh main letak ukuran. Kalau daripada bucu A, tengok daripada bucu A ke bucu B, kamu akan nampak ni bucu A kamu, ni bucu B kamu. Sini 4 cm. Maksudnya panjang sini adalah 4 cm juga. Kamu jangan main-main letak ukuran. Jadi A ke B adalah 4 cm. Tu belah bawah dia. Manakala panjang belah bawah sama dengan panjang belah atas. Jadi kita namakan dia ini C, ini D. Maksudnya sini C, sini D. Daripada C ke D dia 4 cm juga. Maksudnya C ke D adalah 4 cm juga. Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, tengok pula D ke B. Okey, ni kita unjurkan 3, 2 ni kamu boleh buat Pythagoras theorem. 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 punca kuasa 2. Jangan. Okey, kejap Pythagoras theorem cikgu dah ajar 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Kita akan dapat 3.6. Maksudnya panjang ni daripada C ke A adalah 3.6 cm. Jadi panjang yang ini adalah 3.6 cm. Sama juga ini. Ini pun 3.6 cm. Jadi bila kamu nak letak ukuran, kamu tak boleh main letak ukuran. Kamu kena tengok gambar kamu. Ini adalah pandangan pelan dia. Jelas ke semua? Jelas. Bagus. Okey. Jadi masing-masing cikgu dah terangkan dah untuk pandangan pelan. Ni adalah pandangan pelan. Sekarang ni cikgu nak fokus. Ingatlah unjuran ortogon tu. Dalam buku teks ni dia buat banyak. Sebab apa? Sebab ramai yang tak nampak. Jadi cikgu nak nampakkan kamu yang unjuran ortogon ni dia datang daripada bucu pergi ke satah. Itu masuk unjuran ortogon. Okey. Jadi itu untuk pandangan atas. Habis dah pandangan atas. Ada soalan tak nak tanya cikgu untuk pandangan atas? Ada. Okey. Azan tau. Kita tunggu kejap Okey. Jadi cikgu dah terangkan pandangan atas. Cikgu nak pergi pula kepada pandangan sisi.
Cikgu nak pergi pula kepada pandangan sisi. Tengok betul-betul tau. Okey, itu untuk atas. Sekarang ni pandangan sisi. Okey, cikgu akan buat pandangan sisi. Pandangan sisi. Jadi untuk pandangan sisi dipilih apa? Dipilih sisi belah kanan. Jadi sisi belah kanan ni masing-masing boleh tengok. Ini adalah pandangan dia. Jadi satah dia yang mana? Cikgu lukis satah dia sekejap. Okey, satah dia maksudnya kalau dia pandang dekat situ, satah dia pun berada dekat situ. Okey. Jadi masing-masing tengok ni, cikgu lukis ni. Cikgu cuba yang terbaik lah untuk melukis ni. Okey. Jadi ini satah dia. Nak buat tu buat unjuran ortogon. Mana unjuran ortogon dia? Manakah unjuran ortogon dia? Cikgu lukis dari sekali satah ni. Macam buruk je. Okey. Ya, cikgu lukis satah dia. Tak faham tanya cikgu. Okey, nampak dah satah dia? Nampak. Okey. Sekarang kita buat unjuran ortogon. Bila kita nak buat unjuran ortogon, kita cari bucu. Bucu yang terlibat dekat sini adalah bucu ni. Kalau kita pandang daripada kanan, bucu ni dengan bucu ni. Tadi kita bawa dia ke atas, sekarang kita bawa dia ke kanan. Jadi bila kita nak bawa dia ke kanan, kita bawa dia secara straight. Kamu tak boleh bengkok-bengkokkan dia. Siapa bengkokkan dia, dia salah. Okey, jadi bila dia kena tepat pada satah tu, bentuk dia kamu akan nampak dia dalam keadaan segi empat. Kamu akan nampak dia dalam keadaan segi empat. Inilah pandangan yang kamu nampak. Dia pandang daripada kanan. Jadi bila dia pandang daripada kanan, sama juga. Ukuran yang kamu kena ambil kalau AB, maksudnya sini AB juga, sini 4 cm. Jadi sini pun jatuh 4 cm. Jadi tadi kena faham. Ini yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon. Jadi dekat sini dia punya gambaran walaupun dia sengit. Nampak tu. Walaupun dia sengit, jadi untuk pandangan daripada kanan, kamu akan nampak dia dalam keadaan straight. Dia macam bumbung rumah. Walaupun bumbung rumah tu, kalau kita tengok daripada tepi sengit, kalau kita naik helikopter, kita akan nampak bumbung rumah tu straight. Bumbung rumah tu straight. Sama juga konsep dia dengan sini. Walaupun dia sengit dekat sini, kalau kita pandang daripada atas, kita tak akan nampak dia sengit. Kalau kita pandang daripada kanan, kita tak akan nampak dia sengit. Okey, jadi sekarang cikgu masukkan ukuran AB. AB dia adalah 4 cm. Panjang yang ini 3.6. Jadi ini cikgu letak CD. Jadi CD adalah 3.6 cm. Sama juga. Ni 4, ni 4, ni 3.6. Ini pun 3.6. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham ke untuk pandangan sisi kanan? Yes. Okey, tak faham bagi tahu cikgu biar cikgu boleh terangkan lagi sekali. Okey, habis dekat situ cikgu pergi pula kepada pandangan hadapan. Cikgu pergi pula kepada pandangan hadapan. Okey. Jadi untuk pandangan hadapan macam mana? Pandangan hadapan. Tengok pandangan hadapan. Okey, untuk pandangan hadapan kita buat dulu dia punya satah. Okey, inilah satah dia. Ini adalah satah dia. Cikgu buat kecil je lah. Okey, jadi ini satah dia. Kalau kita pandang daripada depan, bucu apa yang terlibat? Bucu apa yang terlibat untuk kita nampak dia punya satah tu? Jadi kita nak faham benda tu. Jadi bucu yang terlibat dekat sini, kamu tengok kepada yang warna biru tu. Ni warna biru ni. Jadi bucu yang lain ni sebelah ni kamu takkan nampak. Kamu takkan nampak. Jadi bila kita nak tengok bucu dia dekat sini, bila kita nak tengok bucu dia dekat sini, kita unjurkan. Kita unjurkan kepada satah kita. Kita unjurkan kepada satah kita. Kejap cikgu bagi lurus sikit. Okey, kita unjurkan kepada satah kita. Kenapa cikgu gerakkan tu? Sebab cikgu nak unjurkan. Okey, ini adalah bucu kita. Ini adalah bucu kita. Ini adalah bucu kita. Bila kita unjurkan, kita buat satu garisan. Kita buat satu garisan.
Dan kita buat satu garisan. Jadi bila kita dah unjurkan baru kita lukis dekat satah tu, kita akan nampak bentuk segitiga. Jadi dekat sini barulah kita nampak dia sengit. Barulah kita nampak dia dalam keadaan sengit. Jadi ukuran yang kita kena ambil yang tegak tu adalah 3. Jadi sini adalah 3 cm dan yang belah bawah tu adalah 2 cm. Inilah maksud pandangan hadapan, pandangan tepi, pandangan pelan. Jelas ke? Boleh nampak ke macam mana cikgu selesaikan satu-satu tu? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini, cikgu sebenarnya nak buat banyak latihan tapi tak apa. Okey, kita pergi pula contoh yang terakhir. Kita pergi kepada contoh yang terakhir. Cikgu akan buat mana yang kompleks sikit. Okey, cikgu akan selesaikan yang ini. Cikgu akan selesaikan soalan nombor 7. Tengok betul-betul. Cikgu akan tunjukkan. Okey, sekarang tadi kita dah belajar pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Sekarang cikgu nak buat soalan ni. Salin tahu nota, kamu tak buat soalan lagi hari ni. Kamu akan buat homework yang tadi tu. Okey, jadi sekarang tengok kita akan buat daripada pandangan atas. Kita akan buat pelan dulu. Bila cikgu nak buat pelan, cikgu kena assume apa? Cikgu kena assume yang paksi tu sekarang ni berada di atas. Okey. Jadi ini adalah paksi kita. Paksi kita berada di atas. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Cikgu dah dengar sunyi-sunyi ni. Okey, baik. Okey, jadi pelan ni paksi dia di atas. Kena ingat tu. Paksi dia berada di atas. Paksi atas. Okey, jadi dekat sini buat unjuran ortogon. Daripada objek ke paksi. Jadi unjuran ortogon ni apa bucu yang terlibat untuk ke atas. Jadi kamu akan nampak ini. Yang ni kamu tak nampak. Yang ni kamu nampak. Jadi ini sahaja bucu yang kamu nampak kalau kamu pandang dekat atas. Jadi bila cikgu buat dah define bucu mana yang terlibat, baru cikgu buat unjuran ke paksi. Ini 1, ini 2. Okey, kemudian ini 1, ini 2. Dan cikgu buat pula ini dan ini. Okey. Jadi bila cikgu buat macam ni, kamu kena faham satu benda. Gambar rajah yang cikgu akan nampak daripada atas adalah dia dalam keadaan kotak. Dan dia dalam keadaan straight dekat tengah. Jadi inilah pandangan di atas. Ini adalah pandangan kalau kita pandang dia daripada atas. Walaupun kita nampak, mana lopong dia? Untuk orang yang pandang daripada atas, dia nak helikopter ke, dia tak boleh pandang, dia tak nampak lopong dekat sini. Jadi ukuran yang terlibat juga, dekat sini ada beberapa ukuran saja. Contoh sini 1, kamu boleh ambil sini 1 cm. Sini kalau sini 2, bermaksud sini pun 1. Okey, sini 1 cm. Untuk ukuran panjang sini 5. Jadi sini adalah 5 cm. Jadi dekat sini kita boleh faham dia punya gambar adalah dalam keadaan macam ni. Gambar dia dalam keadaan macam ni. Okey. Jadi ini ukuran dia 1 cm. Ini adalah 1 cm. Sini adalah 1 cm. Lepas tu yang belah bawah ni adalah 5 cm. Inilah jawapan untuk pandangan atas. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu ada lagi beberapa minit. Lagi. Kalau ada soalan, boleh terus tanya. Cikgu akan jawab lah. Okey, jadi itu adalah kalau dia pandang daripada atas. Kalau kita pandang daripada atas, benda yang kita nampak, sisi yang kita nampak hanyalah sini dan sini sahaja. Ini adalah kalau pandang daripada atas. Sekarang ni habis dah untuk atas. Ada soalan tak nak tanya untuk pandangan daripada atas? Tak ada cikgu. Okey, bagus.
Okey, jadi sekarang cikgu akan pergi kepada pandangan tepi. Pandangan tepi. Sisi. Okey, jadi sekarang sisi yang dipilih adalah sisi kanan. Jadi bila kita dah nampak sisi kanan dekat sini, kalau dia tulis mata ke, kamu dah assume satu benda. Kamu assume dia ada paksi dekat sini. Dia ada paksi dekat sini. Dia ada paksi dekat situ. Jadi sekarang itu yang pertama. Yang pertama, step pertama assume paksi itu dekat mana. Okey, yang kedua, tengok bucu apa yang terlibat. Untuk bucu yang terlibat dekat sini adalah yang warna merah ni. Cikgu tunjuk warna merah ni pula. Ni adalah bucu yang terlibat. Jadi bila kita dah define step yang kedua bucu, yang ketiga kita buat unjuran ortogon tu. Jadi bila kita unjurkan ortogon, pastikan dalam keadaan straight. Pastikan dalam keadaan straight. Unjuran ortogon tak boleh bengkang-bengkok. Siapa buat bengkang-bengkok salah. Ingat, ini soalan yang masuk SPM. Cikgu lupa nak mention. Ini soalan yang masuk SPM. Kamu boleh buka soalan SPM tahun lepas. Kamu boleh buka skema SPM tahun ni juga. Skema pula trial. Okey. Trial tahun-tahun lepas lah. Okey. Jadi ini adalah gambar dia. Mana ni cikgu? Tak nampak pun. Sabarlah cikgu tengah buat ni. Okey. Jadi yang ini dia straight. Okey. Lepas tu yang ni dia macam ni. Macam ni. Unjuk ke tak habis pula. Okey. Macam itulah. Kamu bayangkan je lah. Jadi kalau cikgu pandang daripada kanan, yang bahagian yang cikgu nampak ni dengan yang ini sahaja. Lepas kamu dah nampak, kamu kena keluarkan pula ukuran dia. Okey, kalau dekat bawah dia 5, maksudnya sini 5 cm. Okey, kalau dekat atas ni 1, sini 1 cm. Dan dekat sini, ini total dia 3, ini 1. Jadi ini adalah 2 cm. Jadi pandangan daripada depan pandangan daripada sisi depan adalah sini 2 cm, sini 1 cm. Dan akhir sekali sini adalah 5 cm. Inilah jawapan kalau kita pandang daripada tepi. Jelas ke semua untuk pandang daripada tepi? Jelas. Okey. Bagus. Habis dah dekat sini. Last. Cikgu takut tak cukup masa. Cikgu pergi pula kepada pandangan hadapan. Cikgu pergi kepada pandangan hadapan. Jadi ingat step pertama adalah kita tengok. Kita assume dia ada satah dekat situ. Dia ada satah dekat sini. Untuk pandangan hadapan. Lepas kita dah pergi kepada satah, kita tengok bucu apa yang terlibat. Cari bucu yang terlibat. Ni. Dia bentuk L. Jadi kita teruskan kepada kita punya unjurkan. Kita unjurkan. Cikgu buat sangat sikit macam tak muat. Okey, jadi bila cikgu unjurkan dekat sini, cikgu akan nampak inilah jawapan dia. Jadi lepas tu cikgu gariskan. Saya nampak sangat sikit tau sebab cikgu tak. Okey, jadi inilah garisan dia yang kita akan nampak. Bentuk dia jadi dalam keadaan macam ni. Jadi pandangan yang kita akan nampak adalah yang cikgu lorekkan dengan yang warna hijau. Kalau daripada pandangan depan, ini sahaja yang kita nampak. Bahagian yang lain kita tak nampak. Masukkan ukuran. Sini 2 cm dan sini adalah 3 cm. Lepas dah masukkan ukuran, kita keluarkan kita punya gambar. Kita keluarkan kita punya gambar. Okey. Jadi ini adalah 2 cm dan ini adalah 3 cm. Ini kalau kita pandang daripada hadapan. Ini pandangan hadapan. Sempat ke salin nota ni? Okey, jelas Boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh. Okey, jadi dekat sini yang pertama sekali, ingat step pertama dia. Step pertama lukis satah. Kalau kita dah define dia dekat situ, kita tengok satah dia. Yang kedua, kita define bucu. Yang ketiga, kita unjurkan. Yang keempat, kita gambarkan. Dan yang terakhir, masukkan ukuran.
Macam cikgu buat tadi. Okey, ini 5 step yang kamu kena ada, yang kamu kena tahu dalam membuat unjuran ortogon. Yang pertama satah. Tadi cikgu lukis satah dekat situ. Cikgu lukis satah. Yang kedua bucu. Cikgu bulatkan bucu dia. Bucu mana yang terlibat. Yang ketiga cikgu unjurkan. Cikgu unjurkan dulu dekat satah ni. Unjurkan pada satah. Yang keempat cikgu gambarkan pakai bucu-bucu yang dah terlibat dekat situ. Yang terakhir barulah cikgu masuk ukuran. Sini 2 cm. Sini 3 cm. Itulah cara nak selesaikan. Jadi yang ini ingat. Ini masuk SPM 9 markah. Bahagian B. Ada punya. Kamu buka lah trial kamu. Okey. Kita tengok balik. Kalau dekat atas bentuk dia macam sama dengan belah kanan. Tapi kalau daripada segi ukuran dia. Dia akan ada perbezaan. Kalau belah atas dia 1 cm. Belah kanan dia 2 cm. Okey ke tak ni? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi dekat sini masing-masing boleh tengoklah. Kot-kot ada yang tak nampak lagi boleh bagi tahu cikgu. Boleh bagi tahu cikgu macam mana cikgu unjurkan ketiga-tiga ni. Ingat step dia ada 4 tadi. Yang ini pun cikgu dah tunjuk dah. Macam mana cikgu unjurkan ketiga-tiga ni. Pandangan depan, pandangan kiri, pandangan hadapan. Okey. Kalau pandangan depan ni, cikgu dapat bahagian ni sahaja. Okey, jadi itulah banyak bentuk yang kita boleh buat. Kalau kita dari soalan dalam SPM tak adalah ada tanya macam ni. Tapi untuk bentuk-bentuk ni ramai yang salah. Ramai yang salah. Okey, jadi sekarang ni kita akan cuba buat satu bentuk. Kita akan buat satu bentuk. Cuba lakarkan sahaja. Lakarkan sahaja. Okey, kita pakai bentuk. Okey, masing-masing semua kita selesaikan soalan nombor 6. Okey, sekarang kamu tak payah lukis cantik-cantik. Kamu just bagi tahu lakaran pandangan hadapan. Lakaran pandangan. Hantar dekat cikgu. Lakaran pandangan. Yang pertama, pandangan hadapan. Yang kedua, pelan ataupun cikgu bercakap tentang pandangan atas. Yang ketiga adalah pandangan sisi. Okey, cuba pandang dia daripada depan. Cuba pandang dia daripada sisi. Ni sisi. Dan cuba pandang dia daripada pelan. Okey, boleh ke cuba buat? Cikgu ikut ukuran sebiji ke? Ukuran tak payah ikut. Just contoh-contoh je. Cikgu nak tengok. Jawapan kamu sama tak? Ukuran tak payah ikut. Just buat lakaran je. Sebab masa tinggal lagi 6 minit. Okay, dah siap hantar kat cikgu Aulia dapat buat tak tu? Tengah nak hantar cikgu. Okey.
4 minit lagi. Okey, Faril agak-agak dapat buat tak tu Faril? Dapat cikgu, tengah nak hantar ni. Okey, baik. Afham boleh buat tak agak-agak Afham? Dah hantar cikgu. Oh, Afham ni C15 ni. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi . Okey, bagus. Okey, jadi habis dah. Cikgu tadi nak tunggu dah 7.29. Jadi kalau cikgu tunjuk kalau daripada pandangan hadapan, tengok tahu kalau cikgu buat daripada pandangan hadapan, cikgu akan nampak dia bentuk petak. Siapa buat sangat salah. Kalau cikgu buat daripada pandangan pelan, cikgu akan nampak dia bentuk petak juga tapi dia ada 2 garisan. Satu garisan untuk yang warna biru, ni ni. Manakala satu lagi garisan untuk yang warna hijau. Warna hijau tu itu untuk pelan dia. Dan akhir sekali kalau daripada pandangan hadapan, cikgu akan nampak bentuk dia jadi macam ni. Jadi itulah intro kita punya bab ni. Kena fahamkan ni dulu, ya. Kenapa ada 2 pandangan hadapan? Pandangan hadapan ada satu je. Pelan ke maksudnya? Tak, kenapa hadapan ada, ni pun hadapan juga. Oh, sorry. Ini sisi. Cikgu sorry. Ini sisi. Cikgu tersilap. Ini sisi, ini pelan, ini hadapan. Okey. Okey, Azim macam mana Azim? Boleh faham ke? Boleh ke? Okey, kena fahamkan yang ni nanti minggu depan cikgu kukuhkan lagi yang ni. Lepas tu cikgu akan ajar kamu. Daripada paksi tu macam mana nak keluarkan objek tu. Okey semua. Jadi nanti cikgu bagi homework dia homework yang tadi je. Homework ni homework yang ni saja. Nanti cikgu akan suruh kamu cuba buat pandangan pelan, pandangan sisi dengan pandangan hadapan. Okey, jadi sekarang masa pun dah pukul 7.30. Cikgu minta maaf lah mana yang kurang ataupun ada apa-apa masalah daripada cikgu. Okey, jadi selamat malam, selamat berehat. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, Azim. Terima kasih cikgu.